Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada murid tahun 5 SK Kampung Kota. Hari ini untuk kelas PDPR Sains kita akan sambung untuk tajuk rantai makanan. Untuk subtopik, untuk tajuk kecilnya kesan perubahan populasi. Jadi cikgu minta kamu bawa keluar buku teks kamu, buka muka surat 87. Okey? Jom kita tengok apakah maksud kesan perubahan populasi. Okey. Kita tahu rantai makanan ni adalah satu hubungan makanan antara hidupan dalam satu habitat. Okey. Jadi bila ada berlaku perubahan bilangan haiwan, sesuatu spesies haiwan dalam satu habitat tu, dia akan mengganggu, dia akan jadi sesuatu dalam rantaian makanan tersebut. Okey, jom kita tengok sini. Dalam satu habitat, perpindahan tenaga berlaku berterusan dalam rantai makanan. Okey, kita ingat hari tu mula-mula kita belajar dalam rantai makanan mesti bermula dengan pengeluar, iaitu tumbuhan. Pengeluar ni hasilkan makanan yang ada tenaga. Okey, kemudian berpindah kepada pengguna pertama, pengguna kedua dan pengguna ketiga. Itu dia kata tu, perpindahan tenaga. Okey, berlaku berterusan dalam rantai makanan. Sebarang perubahan populasi hidupan akan mengganggu keseluruhan ekosistem. Kalau bilangan sesuatu spesies haiwan ni, populasi haiwan ni dalam habitat ni terganggu, dia juga akan mengganggu perpindahan tenaga ni lah. Okey, nanti kita tengok sini. Cikgu, bagaimanakah perubahan populasi hidupan dalam rantai makanan berlaku? Okey, macam mana boleh berlaku perubahan bilangan populasi haiwan ni dalam rantai makanan ni? Okey, cikgunya cakap apa? Ada banyak sebab perubahan populasi hidupan berlaku. Misalnya, akibat perubahan cuaca yang melampau dan juga penularan wabak penyakit. Contohnya kalau dalam satu habitat hutan, berlaku kebakaran, menyebabkan banyak kawasan hutan yang terbakar, habitat haiwan musnah, jadi bilangan haiwan pun ada yang mati kebakaran, mati terbakar. Itu akan menyebabkan bilangan populasi hidupan tersebut berkurang. Jom kita tengok lagi apa contoh-contoh yang menyebabkan populasi haiwan boleh berubah. Pertama, penerokaan hutan yang tidak terancang. Kita pergi kawasan hutan, kita tebang balak, tebang pokok. Pokok-pokok ni selalunya menjadi habitat bagi pelbagai hidupan bagi haiwan. Bila kita tebang banyak sangat pokok, akan mengganggu habitat tersebut, dan juga mengganggu rantaian makanan. Pokok kurang, jadi haiwan yang makan tumbuhan pun tak dapat makanan, berkurangan. Itu yang mengganggu populasi hidupan haiwan di situ. Seterusnya, disebabkan oleh kebakaran hutan. Macam tadilah cikgu cerita, hutan terbakar. Macam contoh musim kemarau. Musim kemarau, kurang dapat air, kurang hujan, pokok-pokok, daun-daun jadi kering, mula terbakar. Bila terbakar, api merebak dengan marak, menyebabkan banyak kawasan yang terbakar, banyak kawasan habitat haiwan musnah. Jadi bilangan haiwan yang ada di habitat tersebut pun berkurang. Seterusnya, apakah yang menyebabkan perubahan populasi haiwan ni, hidupan ni? Seterusnya adalah disebabkan aktiviti pemburuan haram. Ini aktiviti ni memburu hidupan liar. Kenapa nak buru? Contoh kita nak dapatkan daging, dapatkan kulit, lepas tu dapatkan contoh gading gajah. Itu semua mereka buat tu untuk hasilkan barangan yang daripada produk hidupan haiwan lah. Bila buat pemburuan haram ni banyak sangat, boleh menyebabkan bilangan haiwan tersebut berkurang. Contoh gajah tu lah, gading gajah. Nak dapat gading gajah tu kena bunuh gajahnya. Kalau ada orang minta 100 gading gajah, kena bunuh 50 ekor gajah. Itu mengganggu bilangan populasi haiwan.
apakah maksud populasi ni? Dari tadi cikgu duk sambut populasi. Okey, kita baca itu. Populasi ialah kumpulan hidupan atau spesies yang terdapat dalam suatu habitat. Maksudnya dalam satu habitat, okey, contoh ladang kelapa sawit, adanya kumpulan apa? Ada spesies apa? Ada spesies tikus. Okey, kemudian ada ular, ada burung hantu. Ini dia kumpulan hidupan haiwan atau spesies ni lah yang terdapat dalam habitat tersebut. Maksudnya dalam habitat kelapa sawit tu ada 3 populasi yang penting kat situ, iaitu tikus, ular dengan burung hantu. Termasuk dengan kelapa sawit pun kira sebagai spesies lah, spesies pokok kelapa sawit. Itulah populasi. Okey. Perubahan populasi menunjukkan perubahan dari aspek bilangan spesies dalam habitat tersebut. Contoh macam pokok kelapa sawit tadi. Satu bidang tanah tu, 1 ekar tanah tu ada 60 batang pokok sawit. Tapi kalau contoh pokok sawit tu kena penyakit, diserang serangga, ada tinggal 30 saja pokok kelapa sawit yang ada dalam kawasan tanah tu lah. Maksudnya bilangannya berkurang. Apa jadi agaknya pada tikus dalam habitat kelapa sawit tu? Okey. Jom kita tengok apa jadi kalau berlaku ni. Kawan kamu tanya, apakah kesan terhadap hidupan jika berlaku perubahan populasi dalam siratan makanan suatu habitat? Kalau berlaku kekurangan perubahan populasi terutamanya populasi pengeluar, apa nak jadi? Okey, dalam satu rantaian makanan ni, okey, haiwan akan kehilangan habitat semula jadi dan sumber makanan. Kalau hutan terbakar, pokok tak ada, sumber makanan tak ada, habitat pun musnah. Apa jadi dengan haiwan? Haiwan hilang habitat, haiwan kekurangan sumber makanan. Okey. Haiwan juga akan mati atau terpaksa berpindah ke tempat lain. Haiwan akan mati kelaparan atau paling kurang pun dia akan pindah. Dia akan keluar daripada kawasan habitat asal dia tu, pergi ke tempat lain untuk mencari habitat yang baru. Contoh macam cikgu cerita kelapa sawit tadi. Ada 60 pokok tapi 30 pokok mati sebab diserang penyakit. Populasi tikus di ladang sawit tu berkurangan, sama ada mati disebabkan kekurangan makanan ataupun tikus itu berpindah pergi ke kawasan sawit yang lain. Okey. Kita tengok situ. Kanguru, gajah dengan harimau. Okey, ni cerita pada tahun 2019. Sedih cerita ni. Okey, kebakaran hutan yang sangat besar berlaku di Australia. Okey, kita baca tu. Dianggarkan sebanyak 480 juta haiwan terkorban akibat kebakaran belukar. Kebakaran hutan lah. Okay, kebakaran belukar di Australia sejak penghujung Ogos tahun 2019. Sekurang-kurangnya 8,000 koala mati terbakar. 8,000. Banyak tu. Okay, mati terbakar pula tu. Bukannya mati kena langgar ke apa. Mati terbakar, hangus, okay, rentung. Kira-kira 30% habitat koala musnah dalam kebakaran tersebut. Bila hutan terbakar, populasi koala makin berkurang. Contohnya ada 10,000 koala dalam kawasan hutan yang terbakar tu lah. Sebelum terbakar ada 10,000. Bila hutan tu terbakar, 8,000 mati. Yang tinggal berapa? Tinggal 2,000 ekor koala yang masih hidup. Berlaku perubahan populasi. Ini kesan dia. Okay, bila berlaku kebakaran. Okay, kita baca itu. Perubahan populasi dalam rantai makanan suatu habitat akan mengganggu hidupan lain. Bila berlaku perubahan populasi satu haiwan, okay, dalam rantai makanan, okay, akan mengganggu hidupan yang lain. Hubungan makanan antara hidupan turut terjejas, menyebabkan rantai makanan dan siratan makanan akan berubah secara keseluruhan. Bila hutan terbakar,
tak ada sumber makanan. Koala pula tak ada sumber makanan, mati terbakar, mati kelaparan. Jadi haiwan yang makan koala pun akan kekurangan sumber makanan. Berlaku gangguan dalam rantai makanan. Jom tengok cikgu ni cakap apa lagi. Okey. Ramalkan kesan terhadap hidupan jika berlaku perubahan populasi dalam siratan makanan suatu habitat. Okey. Kita ambil contoh kelapa sawit, mudah, dekat dengan diri kita kan. Okey, di kampung sana, kampung dekat Beruas sana, kamu selalu tengok kelapa sawit. Okey. Ladang sawit tu ada 60 pokok, 1 ekar, 30 pokok mati, ada 30 pokok lagi masih hidup. Mula-mula kat dalam habitat tu, waktu mula-mula 60 pokok sawit tu ada lebih kurang dalam 500 ekor tikus. Okey, bila pokok kelapa sawit banyak yang mati, tikus kekurangan sumber makanan. Tikus akan berkurang. Bila tikus berkurang, okey, sebab kelaparan ataupun berpindah tempat, ular juga akan kekurangan sumber makanan. Okey, bila kekurangan sumber makanan, ular kekurangan sumber makanan, sama ada dia akan mati atau berpindah ke habitat lain. Bila ular pun berkurang, apa jadi dengan buruh hantu? Populasi buruh hantu pun juga akan berkurang. Itu kesan dia bila berlaku perubahan populasi dalam satu habitat. Jadi hubungan rantai makanan ini sangat penting dalam satu habitat. Kalau berlaku perubahan populasi bagi sesuatu hidupan dalam habitat tersebut, ianya akan mengganggu populasi hidupan yang lain. Okey. Itu saja untuk kita belajar pada hari ini. Cikgu harap kamu faham dengan apa yang cikgu sampaikan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.